Didik TV KPM. Okey, sekarang ni slot ini kita akan mempelajari berkenaan dengan pembahagian sel secara meiosis. Macam diterangkan, meiosis ini berlaku di mana, Akmal? Di mana tu, cikgu? Meiosis. Meiosis tadi pembiakan lah. Ya, sperma betul. dan juga ovum. Ya, itulah hasilnya. Mana meiosis ini berlaku pada organ pembiakan. Bagi lelaki di testis, pada perempuan ialah ovari. Betul. So, di mana organ ini akan menjalani proses meiosis. Okey. Berbeza dengan mitosis, meiosis ini ada dua kali pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey. Jadi, dia punya fasanya masih sama. Jadi, ingat formulanya adalah Pak Mat. Okey, so kita lagi profasa, kita ada metafasa, kita ada lagi anafasa dan juga telofasa. So ini adalah yang pertama, meiosis 1. Kemudian dia akan sambung pada meiosis 2 bermula dengan profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Okey, jadi sering ini akan kupaskan satu persatu setiap fasa sehinggalah akhirnya kita akan dapat menghasilkan sel gamit, iaitu sama ada ovum ataupun sperma. Okey, jadi kita mulakan dengan profasa 1. Okey, so proses 1 ini di unit yang berlaku dekat meiosis ini ialah akan berlakunya proses yang dinamakan sebagai pindah silang. Okey, selain itu macam membran nukleus menghilang, kita punya kromosom semakin memendek juga menebal, sama juga. Okey, gentian gelendung mula terbentuk, tetapi istimewanya pada profasa 1 semasa meiosis 1 ini ada berlaku proses pindah silang. Apa itu pindah silang? Iaitu proses pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Iaitu kromosom yang sepadan, iaitu satu daripada ibu, satu daripada ayah. Jadi awak dapat lihat pada skrin anda berlaku pertindanan di sini. Okey. So, dekat sini nama proses pindah silang, di mana ia akan menghasilkan genetik yang berbeza. Sebab itulah walaupun kita datang daripada ibu dan ayah yang sama, tetapi tetap akan ada perbezaan ciri-ciri pada anak-anaknya. Okey. Macam Akmal sendiri. Akmal ada berapa adik-beradik? 4 orang, cikgu. 4 orang. Adakah semua sama macam Akmal? Ada yang sama, ada yang dia lain sikit. Lain sikit. Jadi kenapa ada sedikit berbeza-beza, ciri berbeza-beza? Disebabkan proses pindah silang yang berlaku semasa profasa 1. Kan? Alright, itu adalah profasa 1. Kita tengok pula kita punya proses metafasa 1. Sama juga, ingat metafasa, ingat huruf M ingat medium. Middle. Medium pula, cikgu. Middle, iaitu di tengah-tengah. So, di tengah-tengah kita namakan dia sebagai sata khatulistiwa, di mana kromosom homolog ini akan berbaris dan juga beratur pada sata khatulistiwa dan kemudian gentian gelendung akan melekat pada sentroma. Tamat cerita metafasa 1. Kita tengok cerita pada anafasa 1 pula. Okey, so anafasa 1 macamlah sering cerangkan tentang mitosis lah, kan? Dia akan bergerak ke kutub bertangan. Okey, tetapi bezanya pada meiosis 1, anafasa 1 ataupun meiosis 1 ini, sentroma belum pecah lagi. Dia tak pecahkan yang tertengah tu, iaitu kromosom homolog yang akan berpisah. Dia akan berpisah macam tu. Okey, bukan lagi kromatid. Tadi kita belajar masa mitosis, kromatid kembar, so dia akan terpisah kepada 2. Kromatid. Okey, untuk anafasa 1, kromatid belum berpisah. Dia hanya pisah ialah kromosom homolog. Okey, so dia mula bergerak ke kutub bertentangan. Okey, selepas anafasa 1, apa dia, Akmal? Telofasa 1. Okey. So, telofasa 1, dia adalah penghujung semasa pembahagian sel meiosis yang pertama atau 1. Okey. Jadi maknanya kita punya kromosom homolog pun dah sampai dekat kutub bertentangan. Kemudian membran nukleus terbentuk semula dan sitoplasma kita akan mula mencerut dan akhirnya dia akan terpisah menghasilkan 2 sel anak. Dah habis ke belum? Belum lah, cikgu. Belum. Dia akan teruskan semasa meiosis 2. Okey. So, meiosis 2 pula, apa yang akan berlaku? Dia akan bermula dengan profasa 2. Okey. So, profasa 2 ni, sekarang ni ada berapa sel anak sekarang ni? Ada Akmal? 2, cikgu. 2 sel anak, okey. 2 sel anak ini akan meneruskan pembahagian sel semasa meiosis 2 ini. Okey. Alright.
Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Sama je cerita dia. Okey, gentian gelendung akan mula terbentuk. Okey, gentian gelendung mula terbentuk. Kemudian membran nukleus akan mula menghilang. Akan boleh ingatlah sekarang? Okey, cerita dia yang pertama adalah gentian gelendung akan hilang. Okey. Okey, yang kedua membran nukleus akan mula menghilang. Ini pun akan hilang. Okey. Kemudian kita punya kromosom ini akan memendek dan juga menebal. Itu je point dia untuk profasa. Ingat. Okey, sering ulang lagi sekali. Gentian gelendung akan mula terbentuk. Membran nukleus akan mula menghilang. Kromosom kita akan memendek dan juga menebal. Okey. So dua-dua sel ini pun berlakulah. Okey, serentak. Okey. Di dalam kita punya organ pembiakan sebenarnya. Okey. Boleh tak kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey, kita masuk seterusnya ialah kita punya metafasa 2. Metafasa, ingat apa dia, Akmal? Middle. Bukan medium. Betul, jangan terbalik. Yeah. Okey. So kita dapat tahu iaitu metafasa di mana kromosom-kromosom kita akan mula beratur dan tersusun pada sata khatulistiwa. Okey, sata khatulistiwa tu kat mana? Di tengah-tengah lah. Ini dinamakan sebagai sata khatulistiwa. Tiwa. Okey, middle di tengah-tengah. Okey. Kemudian gentian gelendung yang terbentuk semasa profasa tadi tu akan mula melekat pada sentroma. Tadi sering minta dapat tunjukkan kan? Okey, nampak sini dekat tengah ni kita namakan struktur ni kita namakan sebagai sentroma. Kalau murid-murid dapat lihatlah dekat kromosom yang seremi ada di kiri yang kanan ini, okey, iaitu yang warna biru dan juga warna merah ni. So yang tengah ni kita namakan dia sebagai sentroma. Sentroma. Okey, di mana gentian gelendung yang terbentuk ini akan melekat pada sentroma ini. Okey, dia macam gelang getah lah, dia sangat fleksibel. Okey. Alright. Kita akan masuk ke fasa yang seterusnya. Akmal boleh tolong saya tak? Fasa yang seterusnya apa? Anak fasa 2. Anak fasa 2. Yeah. Okey, wah boleh belajar bahasa Arab lah Kemal. InsyaAllah, cikgu. Okey, jadi fasa yang seterusnya ialah anafasa 2. Okey, macam sering diterangkan berulang kali. Anafasa, ingat anak-anak, di mana anak-anak ni suka berlari ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah dan sebagainya. Jadi anafasa ini, kita punya kromosom tadi ni, dia akan terpecah dekat bagaimana? Sentromanya ni. Okey, ni sentroma ni, tadi kita bayangkan ada gentian gelendung, satu ke atas, satu dekat bahagian bawah ni, dia akan menarik. Dia akan tarik satu ke kutub utara, satu kutub selatan. Jadi apa jadi kat sentroma? Sentroma akan pecah. Okey, sentroma akan pecah, akan membagi kepada dua. Bila sentroma terpecah kepada dua, jadi kita akan dapat apa? Asalnya kita namakan sebagai kita punya apa? Kromatik kembar. Bila dah pisah, nama adalah kromatid saja. Jadi yang bergerak ni adalah kromatid. Okey. So kromatid akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey. So peringatan seremi lah kepada murid-murid semua. Okey, hati-hati ketika menjawab soalan lah SPM contohnya. Kalau dia berkata kutub bertentangan ni tak semestinya atas dan bawah. Dia bergantung kepada bentuk soalan yang keluar. Dia mungkin boleh keluar kiri dan kanan. Okey, dia boleh keluar macam ni. Maksud kutub tu dia tak cakap utara selatan. Maksudnya adalah ke arah yang bertentangan maksudnya. Okey. So bila mula sahaja bergerak, kita namakan proses ini sebagai anafasa 2. Okey, dan serentaklah bagi kedua-dua sel tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk proses yang terakhir. Telur. Apa dia? Telur fasa bagusnya kola-kola. Okey. So telur fasa 2 ini akan mengakhiri dalam proses pembahagian sel meiosis iaitu meiosis 2. Okey. Jadi bila apa yang berlaku semasa telur fasa ini? Okey. So kromatid tadi yang telah terpisah tadi tu dia dah bergerak ke kutub bertentangan, dia dah sampai. Bila dia dah sampai, okey, membran nukleus akan terbentuk semula. So dapat lihat kat sini yang garisan putus-putus ni, kita namakan dia sebagai membran nukleus. Okey, membran nukleus. So membran nukleus terbentuk semula. Kemudian sitoplasma ni tengah ni kita namakan sebagai sitoplasma. So sitoplasma kita ni akan mula mencerut dan akhirnya akan terpisah menghasilkan dua sel anak. Disebabkan pada awal meiosis 2 tadi kita ada dua sel anak. 1, 2. Akhirnya kita dapat berapa sel anak ni? Berapa sel anak dia?
Itu 1, 2, 3, 4. 4. Empat. Ya, Kita cikgu. ada sebanyak 4 sel anak. Okey. Ataupun gamet. Okey, sering nak tanyalah. Ya. So, 4 sel anak ni sebenarnya akan menjadi apa, Akmal? Dia akan menjadi telur fasa 2, cikgu. Bukan jadi apa. Maksud Seremi adalah akhirnya sel-sel ini akan bertukar menjadi apa dekat dalam badan kita. Oh, dia akan bertukar jadi apa, cikgu? Yes, ingat meiosis berlaku dekat mana tadi? Dekat sperma dan juga oval. Itu hasil dia. Itu hasil dia? Itu jawapan dia, Akmal. Itu jawapan dia. Okey, itu jawapan dia. Okey, alright. Dia berlaku dekat gamet kita punya organ pembiakan, betul? Betul. Testis dan juga ovari. Betul. So, proses ini berlaku dekat dalam tu. So, akhirnya ini akan menjadi apa, Akmal? Kalau pada lelaki, jadi apa? Cikgu, nampak tak? Kawan-kawan kita kat rumah angkat tangan. Ya Allah, Betul. ramai nak bagi Ya jawapan. Allah, pandainya. Sabar. Satu persatu. Okey, itu Roy dulu. Okey, Roy. Cikgu, dia Yeah. nak bagi jawapan. Betul ke tak betul tu, cikgu? Betul, Roy kata pada lelaki menghasilkan sperma. Okey, tolong cari pelajar perempuan. Pelajar Seorang perempuan lagi. pula. Okey, angkat tangan. Murid perempuan. Ya Allah, cikgu, itu daripada sekolah mana saya tak perasan. Aina Abdul. Aina Abdul. Ya, cikgu. Oh, tentang kita belajar Arab. Aina Abdul jawab. Aina Abdul, Okey. cikgu. Dan kalau pada perempuan, iaitu berlaku di ovari mereka, Betul. okey, dia akan menghasilkan oval. Cikgu, saya ada satu soalan lah, cikgu, mengenai yang kita belajar ni kan. Walaupun orang kata sperma dan ovum datang daripada ibu bapa yang sama. Betul. Tapi kenapa ciri pada adik-beradik ini dia berbeza, cikgu? Ya, okey. Sebenarnya ada dua jawapan yang Seremi boleh kongsikan. Okey, yang pertama ialah semasa profasa yang pertama. Yang mula-mula tadi yang Seremi terangkan tadi, ingat tak? Iaitu berlaku satu kromosom ibu, satu kromosom daripada ayah, dia akan bersilang kat sini. Betul. Proses ini kita namakan sebagai proses pindah silang. Okey. Di mana selepas terpisah nanti, yang merah akan pergi kat biru, yang biru akan pergi kat merah. Iaitu dibuat pertukaran maklumat genetik. So nanti bila jadi sperma atau ovum ini, dia akan menghasilkan maklumat yang berbeza-beza. Sebenarnya bukan satu kat dalam kita punya nukleus tu ada, kita punya kromosom ni panjang lah sebenarnya. So bayangkan dia kat sini bersilang, sini bersilang, sini bersilang. So ada pelbagai jenis dan kebarangkaian sperma dan ovum yang ada dekat dalam badan manusia tu. Jadi katakanlah ovum itu diterima atau sperma itu yang diterima semasa persenyawaan, semestinya akan menghasilkan genetik yang berbeza-beza walaupun datangnya daripada mak ataupun ayah yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua ialah semasa anafasa. Ingat tak, Akmal? Anafasa ni yang ramai dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, betul. So ini yang sering menukir ni adalah gambar raja ilustrasi saja. Tetapi sebenarnya yang berlaku dalam badan kita ni dia bergerak secara random, secara bebas. Jadi dia mungkin ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Pembahagian sel yang lain akan berlaku benda yang lain berbeza pula. Jadi sperma dengan ovum kita ada ciri-ciri variasi. Ada pelbagai genetik. So mana yang terpilih semasa persenyawaan, iaitu gabungan antara ovum dan sperma, itulah akan menghasilkan ciri yang pada anak-anak. Sebab itulah genetik ini sangat menarik. Kita kena belajar, kita akan belajar berkenaan kenapa wujudnya variasi dalam kehidupan kita. Terbaiklah. Didik TV KPM